اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3, bahagian ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Pertama daripada 5 perkara, 5 rukun, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah, utusan Allah. Dan ini rukun yang pertama ni tertentu dengan orang kafir yang menghendaki masuk agama Islam. Lupa nak bawa selas lagi ni jadi. Dan ini rukun tertentu dengan orang kafir yang menghendaki masuk Islam. Habis dah. Kedua, mendirikan sembahyang tau. Sebab saya dah bawa hak ni, hak cetakan baru ni, nak tengok muka surat. Hak sayanya hak gini dah, hak cacu ni. Jadi ini rukun tertentu dengan orang Islam yang menghendaki masuk agama Islam. Gitu. Ada satu lagi Islam. Tak ada muka surat. Jadi dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Rukun Islam 5 perkara. Rukun ni asas tunjang kepada Islam adalah 5 perkara. Sebab rukun ni kalau kira makna Melayu kita, asas ataupun tunjang bagi sesuatu perkara. Nak terhasil satu-satu perkara, pastilah kena ada asas dia, kena ada tunjang dia. Asas tunjang ni lah. Bahasa Melayu kita, bahasa Arab dia panggil rukun. Itu dari segi lughah, dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah, sebut kata rukun ma yatawaqqafu alaihi sihatul Islam wa huwa juz'un minhu. Itu rukun pada istilah syarak. Rukun ni ma yatawaqqafu alaihi sihatul Islam. Rukun ni perkara yang terhenti atas perkara oleh sah Islam. Wa huwa, dan bermula ia rukun ni juz'un minhu, satu bahagian daripada Islam. Macam contoh rukun solat lah. Rukun solat adalah perkara yang terhenti atas rukun solat ni oleh sah solat. Kalaulah cukup rukun, sahlah solat. Rukun tak cukup, tidak sahlah solat. Kemudian rukun ni wawa juz'un minha. Kemudian rukun solat ni adalah sebahagian daripada solat. Itu rukun. Dia berbeza dengan dia panggil syarat. Syarat lain, rukun lain. Syarat ni contoh syarat solat. Syarat ni ma yatawaqqafu alaihi sihatus solah wa laisa juz'un minha.
Syarat macam rukun juga perkara yang terhenti atas syarat oleh sah solat. Nak sah solat kena cukup syarat. Syarat tidak cukup maka tidak sah solat. Tetapi syarat bukan juzuk daripada solat. Syarat bukan sebahagian daripada perbuatan solat. Contohnya ambil air sembahyang. Adakah ambil air sembahyang tu perbuatan solat? Bukan. Ada pun rukun, rukun itulah juzuk solat. Takbir itulah solat. Berdiri itulah solat. Rakaat itulah juzuk solat. Sujud itulah juzuk solat. Tu rukun. Rukun ni juzuk perkara tu. Ada pun syarat nak sah satu-satu perkara macam rukun jugalah, kena cukup syarat. Tapi syarat bukan juzuk solat. Ke ambil sembahyang tu salah satu daripada juzuk solat? Tidak. Ambil sembahyang awal-awal lagi dah. Tutup aurah awal-awal lagi dah tu. Itu syarat. Jadi rukun dengan syarat ni sama-sama terhenti untuk sah. Nak sah solat, rukun kena cukup, syarat kena cukup. Yang bezanya rukun adalah juzuk solat, syarat bukan juzuk solat. Pada juzuk ni, rukun itulah perbuatan solat. Dengan takbirnya, dengan berdirinya, dengan rokoknya, itulah dia juzuk perbuatan solat. Adapun ambil air sembahyang, itu bukan perbuatan solat. Itu dia panggil syarat. Itu beza rukun dengan syarat. Tapi asal makna rukun-rukun ni, asal maknanya adalah asas ataupun tunjang. Asas ataupun tunjang sesuatu perkara. Itu rukun pada makna lughah, pada makna bahasa Arab. Tapi kita sini nak cerita bab istilah syarak lah, panggilan syarak. Panggilan syarak. Dia rukun ni kalau kita tengok dalam terjemahan lughah disebut tiang, bucu, perkara besar, juzu, asas, tunjang. Itu dari segi lughah lah, dari segi bahasa Arab. Ada segi istilahnya rukun ni ma yatawaqqafu alaihi sihhatul Islam wa huwa juz'un minhu. Perkara yang terhenti atasnya oleh sah Islam, dan rukun adalah juzuk daripada Islam. Jadi nak sah Islam kena cukup rukun, dan rukun itulah juzuk kepada Islam. Sebab itulah rukun Islam dengan takrif Islam dia kena selaras. Dia kena join. Macam contohnya ni solat dengan rukun solat, dia kena selaras lah. Apa dia solat? Takrif dia aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bi syara'ita maksusatin. Apa solat? Solat bacaan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir, yang disudahkan dengan salam. Itu takrif solat. Dan rukun dia, rukun tu lah. Mana rukun dia? Takbir, aqwal, bacaan. Fatihah, aqwal, bacaan. Qiyam, af'al, perbuatan. Jadi antara takrif solat dengan rukun solat, dia mesti kena. Sebab apa? Sebab rukun adalah juzuk kepada solat contohnya. Sama dengan Islam. Jadi rukun Islam adalah satu juzuk daripada Islam. Maka antara takrif Islam dengan rukun Islam, dia mesti selarah. Dia mesti selarah. Jadi kita tengok molek. Terdahulunya takrif Islam dengan makna menerima, menurut, mengikut dengan makna menerima perkara agama tanpa kita engkar, tanpa tolak. Itu Islam. Terima walaupun tidak diamalkan sekalipun. Contoh dalam terdahulunya, dia meninggalkan sembahyang dan umpamanya selama-lamanya tak pernah solat. Bukan setakat tak pernah solat, Fatihah, tahiyat pun tak erti nak baca. Ada orang seumpama ni.
Dan macam mana dia? Dia orang Islam. Kenapa hukum dia sebagai Islam? Sebab dia lahir daripada ibu bapa yang Islam. Maka Islamnya tabaan li abawai, ikut ibu bapa dia. Jadi dia Islam keturunan, Islam baka. Selagi dia menerima perkara agama, tidak tolak, tidak engkar, masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Walaupun dia tidak pernah beramal sekalipun, dia tidak pernah solat sekalipun, selagi dia terima, dia tidak engkar, dia tidak tolak agama. Kalau dia engkar, tolak, dia engkar kewajipan solat, batal Islam. Dia tolak kewajipan solat, puasa, batal Islam. Tetapi selagi dia tidak engkar, tidak tolak, dia masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Sebab Islam adalah terima perkara agama, tidak engkar, tidak tolak akan perkara agama. Dia dipanggil orang Islam. Mana kalau dia mati, orang Islam, jenazahnya diuruskan sebagaimana orang Islam. Jadi Islam dengan makna terima. Adapun kerjakan, amalkan, laksanakan, itu pergi kepada bahagian agama yang ketiga, iaitu ihsan. Apabila dilaksanakan, diamalkan, dikerjakan perintah agama, maka lengkaplah bahagian agama dengan ihsan. Tanpa ada ihsan, Islamnya tidak terbatal. Masa lagi sah Islamnya, tapi Islam yang tidak sempurna, Islam yang cacat, Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bab Islam. Tapi perkara yang paling penting adalah iman. Orang yang tidak laksana perintah agama, Islamnya tidak batal, imannya tidak batal. Islamnya tidak batal, imannya tidak batal. Tetapi Islam mudah dijaga. Bila kita tahu apa di Islam, kita tahu apakah perkara-perkara yang menyebabkan terbatal Islam dengan percakapan, dengan perbuatan kita, maka mudah kita jaga Islam. Tetapi yang sukar payah nak dipelihara adalah iman. Kemudian antara tiga komponen agama, Islam, iman dan ihsan, hak paling besar adalah iman. Hak paling besar adalah iman. Yang mana Islam dan ihsan akan bernilai jikalau ada iman. Kemudian apabila beriman dengan perkara agama, maka sah iman dia. Nak kuat iman, nak mantap iman, mari daripada ihsan. Mari daripada kita kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Itu ihsan. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan, ihsan. Barulah iman jadi subur, iman jadi kuat, iman jadi mantap. Tetapi kalau tidak dilaksanakan perintah agama, derhaka kepada Allah, memang iman tidak batal, tapi iman lemah. Iman jadi lemah, iman jadi nipis. Hak ni hak paling besar ni, iman hak paling besar. Nak ke iman hak paling besar ni lemah, nipis? Lemah ni gak, alah, bila-bila masa boleh terbalik. Nipis ni gak, bila-bila masa boleh cari. Sebab nipis. Jadi bila tidak ada pelaksanaan perintah agama dalam diri kita, pelaksanaan perintah agama dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, kita percaya bukan tidak percaya kepada agama. Sebab agama Islam ni syumul, merangkumi diri kita, keluarga kita, masyarakat negara, syumul. Kita percaya, kita beriman kepada agama yang syumul. Tapi apabila tidak ada pelaksanaan, jadi keyakinan kita kolama kepada agama itu sendiri. Sebab tidak ada pelaksanaan, tidak ada ihsan. Akhirnya lemah, timbul tak boleh percaya dah. Bunyi kata pelaksanaan agama ihsan yang menjadi kewajipan ijma' kepada kitanya. Bila timbul pelaksanaan ni, kita jadi, dulu kita rasa tak berapa harap. Boleh ke tak ya ke tak boleh ke tak mula-mula. Itu lemah dah tak panggil. Tapi kita sedar itu iman lemah, kita buat tak tahu je. Lama-lama tak ada benda lain ni.
Akhirnya hati engkar tolak, batal iman, kekal neraka selama-lamanya, walaupun zahir semayang puasa sekalipun. Tu paling kita nak kena beringat molek. Iman, kepercayaan. Ni benda dalam, benda mulut ni manis belaka. Mulut manis, tu mudah je mulut ni. Cakap comel-comel lah. Ni hak dalam ni kepercayaan, keyakinan kita kepada agama. Dalam keadaan orang kafir pun duduk tanam ni kecurigaan kepada agama. Orang kafir sebut kata agama, dia momok kan. Dia peruduh, dia fitnah, dia apa. Jadi kita ni dengar maklumat agama, kita punya sungguh. Tak berapa ni. Kecurigaan kita lama lemah. Ni akhirnya ditakuti. Ini pada masa sekarang iman lemah. Tapi kalau pada masa sekarang iman lemah tapi tidaklah sampai terbatal iman, yang paling ditakuti iman lemah adalah ketika nak mati. Ketika nak matilah paling kita takut kalau iman tu lemah. Sebab apa? Sebab fitnah yang besar, di antara fitnah yang besar selain ada fitnah dajjal di akhir zaman, fitnah dekat nak mati. Fitnah apa? Fitnah akidah, keimanan, kepercayaan masing-masing kepada agama. Fitnah pegangan masa tu. Tapi kalau iman lemah, macam mana kita nak hadapi fitnah dekat nak mati? Jikalau pada masa kita hidup ni iman kita lemah tapi tak sampai peringkat terbatal, tapi dekat nak mati. Sebab perkiraan dekat nak mati adalah iman. Husnul khatimah yang kita duk minta tu kan. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah. Apa husnul khatimah? Kata Imam Asy'ari, al-maut alal iman. Mati dah kadang iman tu selamat. Itu husnul khatimah. Jadi husnul khatimah ataupun sebaliknya su'ul khatimah masing-masing dengan Allah. Cuma kita pandang zahirlah, mudah-mudahan dia mati baik. Tambahan pula dia mati dalam keadaan amal ibadat tidak ditinggalkan contohnya. Zahir dia gitu. Kena pula mati hari Jumaat contohnya. Mati dah kadang molek je, mudah-mudahan. Tapi husnul khatimah ataupun tidak masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mati, lidah dia sempat mengucap la ilaha illallah. Mudah-mudahan ucapan la ilaha illallah bukan hanya di bibir mulut, ucapan tu sampai ke akidah, ke iman dia. Sebab kalau mulut tu mengucap la ilaha illallah tetapi imannya terbatal, imannya tidak ada sebarang pengiktibaran diambil kira. Tidak ada. Pandangan Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah. Walaupun akhir kalam dengan la ilaha illallah, tapi kalau akidahnya tidak ada, tidak diambil kira. Yang diambil kira akhir kalam dengan la ilaha illallah masuk syurga, akhir kalam dengan la ilaha illallah serta akidahnya pun la ilaha illallah. Sebab itulah kalau orang yang tidak akhir kalam je dengan la ilaha illallah, kita jangan duduk tomoh pula Allah siang ke dia. Pada masa dia nazak nak mati tu, orang duduk ajar la ilaha illallah, senyap dia tak nyauk pun. Allah tak ada bahagian, dia dalam ngucap jangan tomoh kat tu. Sebab itulah kita hanya disunatkan saja ajar la ilaha illallah. Yang kita wajib ajar mengucap ni adalah kalau orang kafir. Orang kafir yang dia berjinak dah dengan agama, dia memang bercita-cita dah nak masuk agama Islam, kita baik dengan dia, memang dia nak dah, dia adalah beberapa peringkat laginya dianya, tapi memang dia nak masuk Islam dah. Tiba-tiba dalam keadaan begitu belum sempat masuk Islam, dia nak meninggal. Wajib kita ajar dia sebelum dia mati dengan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ajar dia. Itu wajib ya. Bila dia mengucap aja, dia mati dalam keadaan dia orang Islam, maka jenazah diuruskan sebagaimana orang Islam. Tapi kalau orang Islam dah ni, kita talqin, laqinu mautakum la ilaha illallah tu. Ajar orang nak mati dengan la ilallah, hukumnya sunat, bukan wajib.
Sebab perkiraan ketika tu bukan zahir tu semata-mata. Perkiraan adalah hubungan hati masing-masing dengan Allah. Sebab tu kata, kalaulah tidak ada pelaksanaan, keimanan kita akan jadi lemah. Lemah ni dibimbangi ketika dekat nak mati. Islam simple sahaja. Jaga percakapan, jaga perbuatan, selamatlah Islam kitanya. Tapi iman kepercayaan. Nak kuat kepercayaan, keyakinan kita kepada agama, kepada Allah, mari daripada ihsan. Laksana tu. Cuma kita nak cerita sini pembahagian. Islam terima. Tidak laksana, tidak amal sekalipun, tetap orang Islam. Bukan kita buat ringan ihsan. Sebab nak beragama yang terdahulunya kena lengkap Islam, iman dan ihsan. Ketiga-tiga tak boleh nak cerah ni. Tak boleh ambil sebahagian, tak boleh ni. Ketiga-tiga kena lengkap. Cuma sekarang ni nak pembahagian apa takrif Islam, apa takrif iman, apa takrif ihsan. Nak beza antara Islam terima, ihsan laksana. Terima Islam, engkar, tolak kafir. Laksana ihsan. Orang yang tidak laksana bukan orang muhsinin, bukan orang yang baik. Kalau orang tidak laksana, tapi Islamnya tidak terbatal. Sebab Islam bukan laksana, Islam adalah terima. Tapi nak dapat pembalasan kena jadi orang muhsin. Wa kadzalika najzil muhsinin tu. Tuhan akan balas orang yang melakukan kebaikan, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan balasan orang yang muhsinin, orang yang buat baik, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Itu pergi kepada ihsan, laksana, tunaikan. Beza antara Islam terima, ihsan laksana. Tidak laksana bukan makna ditolak, bukan makna diengkar. Tolak, engkar lawan kepada Islam dengan makna terima. Tolak, solat tak wajib contoh, tu tolak. Engkar, puasa tak wajib, tu tolak, engkar, tu kafir. Dia tidak solat, tidak solat, dia tidak ada ihsan. Islam dia kekal sebagai orang Islam. Jadi Islam terima, kita pergi pada rukun. Rukun pun dikena selaras dengan Islam, dengan makna terima. Tengok rukun yang pertamanya, bersaksi. Ni mengaku dengan lidah secara zahir ni. Bersaksi, mengaku dengan lidah secara zahir. Ni kira-kira di hadapan orang ramai lah ni. Sebab ini hukum zahir, sama ada orang Islam ataupun tidak. Jadi bersaksi dengan lidah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi, mengucap. Ini bersaksi mengucap, ini bukan terima, ini buat. Faham tak? Sekarang Islam terima. Buat ni sama ada dengan pertuturan ataupun dengan perbuatan, itu pergi pada ihsan. Dan ni macam mana bersaksi. Kemudian rukun yang kedua pula, mendirikan sembahyang. Tu. Mendirikan sembahyang ni kerja, buat. Dalam kitab kita ni sekali seperti meninggal akan sembahyang dan umpamanya selama-lamanya Islam lagi. Tapi rukun yang kedua, mendirikan sembahyang. Join kedok tu, selaras kedok tu antara takrif dengan rukun Islam. Hak ni pula rukun pertama, bersaksi, mengucap dua kalimah syahadah. Bersaksi, bukan terima. Kemudian rukun yang kedua, mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang bukan terima, itu buat, laksana. Tiba-tiba ditakrif Islam, Islam dengan makna terima, tidak tolak, dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, seperti meninggalkan iakan sembahyang dan umpamanya, selama-lamanya.
Tiba-tiba rukun Islam mendirikan sembahyang. Takrif Islam terima, tidak tolak, tidak engkar, sekalipun tidak diamalkan, seperti meninggalkan sembahyang selama-lamanya. Tak pernah pun sembahyang dihukumkan sebagai orang Islam, tetapi di rukun Islamnya mendirikan sembahyang. Macam mana itu? Jual tak selarah dah antara takrif Islam dengan rukun Islam? Tak jual kan? Tak ada ni, nampak tak? Takrif Islam terima, tidak engkar, walaupun tidak pernah solat. Tapi rukun Islam yang kedua, mendirikan solat. Mana pula? Takrif Islam terima, tidak engkar, walaupun tidak pernah solat. Rukun Islam mendirikan solat. Rukun yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadat. Cuma rukun yang pertama ni ada tambah sikit. Hak persoalan tadi tu kita tinggal gantung dulu. Tinggal gantung dulu biar jadi suspense kan. Ya, tinggal gantung gitu. Yalah, takrif Islam terima Islam lah. Terima kewajipan solat Islam lah. Tak tolak. Solat tak wajib, batal Islam. Diterima, tak tolak, Islam lah. Dan jika tidak diamalkan dia sekalipun, seperti tidak solat selama-lamanya. Tapi di rukun yang kedua, mendirikan solat. Islam terima walaupun tak solat pun. Hukum Islam lah. Ya. Dan kita bagaimana? Orang yang tak solat, kita hukum Islam dia kafir. Orang yang tak solat, tak puasa, zakat tak bayar tu, Mekah tak pergi walaupun dia berkemampuan, kita hukum dia orang Islam ke orang kafir? Orang Islam. Kalau dia mati, jenazahnya diuruskan sebagai orang Islam. Masih hidup, dia boleh nikah dengan orang Islam sebab dia orang Islam. Tapi solat tidak pernah, puasa tidak pernah. Rukun Islam mendirikan sembahyang. Rukun Islam berpuasa. Dia kata kalau tak ada rukun, sah Islam. Tak kafir. Dah rukun apa? Rukun ni. Rukun sembahyang. Boleh tak kita tambah rukun? Tak boleh lah rukun, tak sah sembahyang tak rukun. Dan kalau rukun Islam mendirikan sembahyang, tak sembahyang tak ada satu rukun. Berpuasa, tak puasa tak ada satu rukun. Mengeluarkan zakat tak boleh, tak ada satu rukun. Mengerjakan haji bagi orang yang berkemampuan, tiba-tiba dia tidak mengerjakan haji walaupun dia berkemampuan. Mana tu? Berapa rukun ada? Mana lagi? Islam lagi. Betul? Mana pula? Tak ada rukun pun Islam lagi. Rukun iman, beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman dengan Allah, sah tak iman? Tak sah. Beriman dengan malaikat, kalau tidak beriman dengan malaikat, sah ke tak iman? Tidak sah. Jelas. Beriman dengan hari kiamat, kalau tidak beriman hari kiamat, sah tak iman? Tidak sah, kafir. Sebab apa gitu? Dah tu rukun iman nang tu. Tak ada rukun iman, tak ada lah iman, batal lah. Dah rukun Islam mendirikan sembahyang, sembahyangnya tidak. Rukun Islam berpuasa, puasanya tidak. Betul? Islam lagi. Rukun bala mana kita? Kan? Rukun wudu. Allah, kepala sapu, tak payah. Muka basuh, tangan basuh, kaki basuh. Kepala main sapu je. Tak payah sapu-sapu lah. Sah tak wudu? Tak sah. Sebab itu rukun. Sapu kepala itu rukun. Tidak sapu kepala, tak sah lah wudu. Sebab tak ada satu rukun. Rukun haji macam mana? Tak ada satu rukun haji, sah haji. Rukun apa? Dia senyap, dia nak kerja buat, pergi. Tak ada satu rukun, sah haji. Tak sah lah rukun. Tak ada rukun, tak sah lah. Ada rukun Islam. Mendirikan sembahyang, rukun Islam. Berpuasa, rukun Islam. Tak ada satu rukun, tak ada dua rukun. Satu cukup dah. Tak nak dua rukun. Tak ada satu rukun. Solatnya tidak. Puasanya tidak. Kita hukum dia orang Islam kafir. Orang Islam. Nikah orang Islam boleh ada. Mati jenazah diuruskan sebagai orang Islam. Sebab apa? Sebab dia orang Islam. Tak ada rukun Islam pun Islam lagi. Kemudian mendirikan sembahyang, berpuasa tu buat, laksana, kerjakan.
Islam takrifnya terima, bukan buat, bukan laksanakan. Situ jadi tak palu tu, tak selari antara takrif Islam dengan rukun Islam. Tapi kalau rukun yang pertama, dia ada sikit, dia punya huraian dia. Dan ini rukun yang pertama ni tertentu dengan orang kafir yang menghendaki masuk Islam. Tertentu pada kata ni, tertentu pada wajib kena sebut ni. Tertentu dengan orang kafir yang menghendaki masuk agama Islam. Tertentu mana apa ni? Tertentu pada wajib kena ucap, pada wajib kena kata syahadah ni. Ada kalau kita orang Islam dah ni macam mana pula? Islam dah ni, Islam tabaan li bawah ni, Islam turut ibu bapa mana pula? Tak wajib kata, tak wajib lah. Lepas tu ni rukun ni mengucap dengan syahadah ni. Kita balik kepada takrif Islam lah. Takrif Islam terima agama. Maka mengucap dua kalimah syahadah adalah sebahagian daripada perkara agama. Sebagai ada perkara agama, maka mengucap dengan syahadah kalau kita ikut takrif ke, terima bahawa mengucap dua kalimah syahadah adalah sebahagian daripada rukun Islam. Itu Islam dia. Terima. Jangan engkar. Kalau engkar, syahadah yang pertama je adanya. Syahadah kedua tak ada. Syahadah pertama je. Syahadah kedua tak ada. Sebab apa? Sebab syahadah kedua ni bererti menafikan kerasulan nabi-nabi yang lain. Dia kata gitu. Syahadah yang kedua bererti menafikan kenabian rasul-rasul yang lain. Sebab syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad ni Rasulullah. Lepas tu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa. Mana pula Abu mana tu? Jadi syahadah kedua ni tak ada. Syahadah yang pertama je ada. Ada orang yang menafikan syahadah yang kedua. Maka batal Islam. Sebab Islam rukunnya terima bahawa kedua-dua syahadah adalah rukun Islam. Terima, barulah sah Islam. Tak terima, tidak sah Islam. Terima kedua-dua syahadah ini adalah rukun Islam. Kedua-dua syahadah ini adalah perkara agama yang datang daripada Allah. Ini barulah sah sebagai rukun Islam yang pertama. Terima. Mengucap tak wajib sebab kita orang Islam dah. Terima. Kedua-dua kalimah syahadah ni sebagai rukun Islam, sebagai sebahagian daripada perkara agama yang diketahui dengan cara mudah. Orang tahu belaka. Dua kalimah syahadah ni adalah perkara agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan-golongan yang bawa ajaran ni, tapi tidak ada penegasan daripada pihak-pihak berkenaan. Orang yang menafikan syahadah kedua ni, macam mana kedudukan Islam dia, tidak ada penegasan daripada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa. Sampai masa mati nak buat macam mana? Sebab seseorang murtad ataupun tidak, ini bergantung kepada undang-undang. Bergantung pada undang-undang. Tapi tidak ada penegasan daripada orang berkenaan, maka tergantung. Tiba-tiba mati, nak kira mana tu orang mati, nak kira mana. Contoh hak masing-masing lagi hidup sekarang ni, hak pelik-pelik tu, hak Tuhan terjadi daripada getaran apa semua tu. Penegasan macam mana, kedudukan agama Islam dia macam mana, sah ke lagi ataupun sudah batal, tidak ada penegasan. Kalau mati dia, nak kena orang Islam, kita wajib tajhizkan jenazah dia, kena sempurnakan, mandi, kafan, sembahyang ke bumi. Kalau orang murtad tahu makan dia anjing je, gitulah, tahu makan dia anjing je. Kalau orang murtad buang gitu je. Tapi buang jadi penyakit lah, kambuhlah mana-mana pun. Ada kambuh kan jadi penyakit pula. Tapi kalau tidak ada penegasan kedudukan Islamnya macam mana,
Pada masa dia mati, maka mulalah kelang kabut. Macam mana jenazahnya? Kita nak buat macam mana ni? Termasuk orang yang menafikan syahadah yang kedua, yang sudah mati. Menafikan syahadah kedua. Sebab apa? Kalau mengaku Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Adam nak letak di mana, Nabi Musa nak letak mana, Nabi Isa nak letak mana. Sebab Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi lain ternapi ya. Apabila kita terima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, Nabi bawa belaka cerita Nabi-Nabi Rasul yang lain dalam ayat-ayat Quran pun semua tu. Dah kita terima, naik saksi Nabi Muhammad utusan Allah, apa yang Nabi kita bawa, kita terimalah. Nabi kita cerita Nabi Adam Rasulullah, kita terima, beriman Nabi Adam Rasulullah. Nabi kita bawa cerita Nabi Ibrahim Rasulullah, kita terima dan kita beriman Nabi Ibrahim Rasulullah. Sebab apa kita boleh beriman Nabi Adam, Nabi Ibrahim Rasulullah? Sebab kita naik syahadah, naik saksi syahadah yang kedua, Nabi Muhammad utusan Allah. Dan sebagai utusan, Nabi cerita tak berkenaan Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Nabi kita cerita sebagai apa Nabi Adam, Nabi Ibrahim? Sebagai Rasulullah. Kita pun beriman dan percaya mereka pun Rasulullah. Sebab apa? Sebab kita naik saksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ambil situlah. Tapi dia bahas kok jahil dia. Apabila mengaku Nabi Muhammad utusan Allah, menafikan Nabi lain. Pelik pula dah jadi. Melainkan kalau syahadah tu, aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad jualah Rasulullah, barulah tak ada hak lain. Bukan Nabi Muhammad jualah Rasulullah. Apa tujuan dia nak menafikan syahadah kedua? Dia nak menafikan kerasulan Nabi SAW. Bila ternafi kerasulan Nabi SAW, hilang, agama tak ada. Itu sebenarnya mereka nak buang agama. Ni jarang-jarang kafir, ini bawa oleh orang yang mengaku sebagai orang Islam. Tapi orang yang mengaku sebagai Islam bawa seumpama ni, macam mana kedudukan Islam dia? Sah lagi Islam dia ataupun terbatal? Ni pihak berkenaan lah yang kena ambil perhatian. Sebab sebagai ini rukun Islamnya, terima kedua-dua syahadah adalah rukun Islam. Terima kedua-dua syahadah ni adalah sebahagian daripada agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Ini rukun Islam yang pertama. Terima dua syahadah tu rukun Islam. Mengucap hanya tertentu wajib kepada orang kafir nak masuk Islam. Adapun kita orang Islam dah ni, mengucap dia kelima syahadah tidak menjadi kewajipan kepada kita. Kita cerita ni bukan dalam ibadat. Dalam ibadat tu kita lain pula. Dalam tasyahud ada dua kelima syahadah. Tu tentulah wajib. Sebab tasyahud akhir rukun qauli. Kita bukan nak cerita dalam ibadat. Nak cerita ni luar-luar ibadat ni. Wajib tak kita kena kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Wajib ke tak? Tak wajib. Hak luar ibadat. Hak dalam ibadat, dalam azan dan iqamah, itu disyariatkan, dituntut tu dua kelima syahadat. Dalam tasyahud akhir, rukun qauli benar. Rukun wajib tu. Ni hak luar ibadat ni. Apa hukum kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Hukumnya sunat. Sehingga kan kalau orang yang tak pernah pun sepanjang hayat dia mengucap kalimah syahadah, dia tetap dihukumkan sebagai orang Islam sebab dia lahir daripada ibu bapa yang beragama Islam. Contoh orang tak pernah solat tu lah. Tak pernah solat, dalam ibadat pun tidak pernah asyhadu, luar ibadat sama telah lah tidak pernah asyhadu. Siapa peringkat, siapa Fatihah tak pandai baca, tahiyat pun tak pandai baca. Ada orang seumpama ni, orang Islam, mak ayah di Islam, dia pun keturunan Islam macam kita juga. Bukan mak ayah dia tu mu'allaf pun tidak. Mak ayah dia macam kita juga, tok nenek dia macam tok nenek kita juga. Memang turun-temurun orang Islam. Maksudnya kita macam kita lah. Kita ni atas daripada kita ni. Siapa kau datuk kita yang pertama yang masuk Islam? Tahu? Datuk kok mana tak tahu. Setakat ayah tak okey je tahu. Atas dia tak okey tak tahu dah. Tahu? Atas dia tak okey.
Tok Ki, Datuk, tahulah. Ayah pada Datuk. Ayah pada ayah Datuk. Ayah lagi anak atas. Kat mana? Tak ada orang kita ni. Mana kita dah tahu pun mana hak mula masuk Islam. Sebab kita orang Melayu ni Islam terkemudian dah. Mana kita ni kita kata keturunan Islam lah. Walaupun kita kira-kira naik lekatah tu baru je orang Melayu ni terima Islam. Jadi orang ni pun macam tu juga. Macam kita juga. Kalau kata mak ayah dia mu'alaf masuk Islam kemudian tak heran bab ilmu agama tu mungkinlah sampai ke dak reti Fatihah tahiyat. Ni dak ni macam kita juga. Tapi dak tahu gapo satu. Dia pun kata mak ayah dia tu Islam lah ke. Tapi mak ayah dia tu nikah bila pun tak tahu dia kata. Ni orang Melayu lah. Memang orang Melayu lah. Orang Melayu tu. Orang Melayu betul. Tubuh dia tu ada lukis lah. Ada lukisan lah, ada tatu. Berjudi minaruk tu kerja dia lah. Semayang Fatihah dah anda baca, tahiyat anda baca, semayang ke mana? Tak pernah. Macam mana hukum dia? Orang Islam lah. Mana apa? Dia mati, dia uruskan jalan sebagai orang Islam lah. Sebab dia tak cakap semayang tak wajib, dia tak kata apa. Kalau kerja sekali kok tak nak semayang, dia semayang, dia tolong jagalah. Dia kerja sama lah. Kalau nak semayang lah. Dia tak kata mu tak ada pedah semayang saja mu semayang semayang ni bukan mengarut. Tu batal Islam dia. Dia tak ada. Orang nak semayang dia tolong je. Dia tanya lagi, tak semayang lagi ke? Dia tanya pula. Dia nak tolong apa go? Tapi dia tak erti apa satu. Nak tanya dia ni dihukumkan sebagai orang Islam ke tak? Orang Islam. Iman masing-masing dengan Allah. Tapi kalau tak belajar, tak apa, tak habis dah nak bubuh lah, tak nampak tu. Bab iman ni orang semayang bang tak tinggal apa, kadang-kadang tak ada iman, tak ada akidah, belajar pun tidak, sembayang saja je. Bab iman ni tu dia dah katalah dia kot cara mana. Sebab apa tak wajib mengucap dari kalimah syahadah di luar ibadah. Ini mazhab Syafi'i kita. Ada pun mazhab Maliki. Kita wajib kena mengucap dua kalimah syahadah sekali di luar ibadah. Wajib atas kitanya. Kita mengucap dengan kosak nak menyempurnakan perintah wajib. Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kosak di hati kitanya, kita nak lepas tuntutan wajib kata sekali di luar ibadah ikut pandangan mazhab Maliki. Adapun pandangan mazhab Syafi'i, sunat kita kata sekali di luar ibadah dengan niat kosak nak lepas tuntutan sunat kata sekali sama hidup dengan dua kalimah syahadah di luar ibadah. Kita pernah kata asyhadu an la ilaha, luar ibadah ni hok jawab bang, jawab qomat itu ibadah. Tu bila kata asyhadu an la ilaha illallah, kita pun sahut asyhadu an la ilaha illallah. Tu sunat lain tu. Tu sunat jawab azan dan iqamah. Tu sunat lain. Hak ni sunat khusus. Kata sekali sama hidup dua kalimah syahadah dengan kosak di hati nak dapat pahala yang disunatkan kata sekali sama hidup. Pernah? Kata sekali sama hidup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan kosak di hati nak menunaikan tuntutan kata sekali sama hidup di luar ibadah mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Pernah tak? Kena buatlah biar ada bahagian. Ada bahagian. Bukan hak jawab azan, jawab iqamah tu ibadah. Ini cerita luar ibadah. Mazhab Maliki wajib kata sekali. Sama juga dengan selawat. Mazhab Maliki kita wajib kena selawat sekali di luar ibadah dengan niat nak lepas tuntutan berselawat sekali sama hidup. Mazhab Syafi'i kita kata selawat luar ibadah sekali dengan niat kosak nak menyempurnakan tuntutan selawat sekali di luar ibadah hak disunatkan. Syafi'i sunat, Maliki wajib. Hak selawat dalam tasyahud itu ibadat. Itu tak ada ibadat. Kita selawat bila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ibadat tu. Hak ni luar ibadat ni
Tak kena-kena dengan ibadat. Mazhab Maliki wajib kena selawat sekali sama hidup dengan kosak untuk menunaikan, dengan kosak melepaskan tuntutan kewajipan berselawat sekali sama hidup. Kalau kita mazhab Syafi'i, kita kata kita selawat sekali dengan niat kosak di hati nak menunaikan tuntutan sunat selawat sekali sama hidup kita di luar ibadah. Ada bahagianlah di situ. Selawat banyak dah kita ni, tapi ada dak kosak tu. Kita selawat semua hari Jumaat, malam Jumaat dituntutkan permainan selawat. Itu hak ibadat suku tu. Itu ibadat suku. Hak ni hak kata khusus untuk menunaikan tuntutan kata selawat sekali sama hidup. Kalau mazhab Maliki wajib hukumnya, kalau mazhab Syafi'i sunat hukumnya. Kan? Faham tak ni? Nampak serius je tau. Kerah je. Tak gok napas pun dok nampak. Apa macam dok napas je. Jadi bab syahadah ni kalau orang Islam dah hanya kita menerima bahawa mengucap dua kalimah syahadah ni adalah sebahagian daripada rukun Islam. Kemudian hak rukun-rukun yang lain tu mendirikan sembahyang, berpuasa. Hak mengucap ni kita maklum dah, mengucap hanya pada orang kafir nak masuk Islam dia kena kata, kena mengucap. Ada pun orang Islam dah ni terima. Ada pun rukun yang kedua mendirikan sembahyang. InsyaAllah saya akan sebut mula minggu hadapan. Kita nak selarah dengan Islam yang mana terima mendirikan sembahyang, yakni terima kewajipan mendirikan sembahyang. Itu rukun Islam. Terima kewajipan mendirikan sembahyang. Tak terima, tak ada satu rukun, batal Islam. Bersembahyang mendirikan sembahyang, itu pergi kepada bahagian ihsan. Ada kena selarah lah. Jadi rukun Islam mendirikan sembahyang, yakni terima kewajipan mendirikan sembahyang. Rukun Islam berpuasa, yakni terima kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Terima. Kalau tak terima, puasa tak wajibnya, batal Islam. Sebab Islam dengan makna terima, tolak engkar, batal Islam. Tetapi Islam sendiri ada pandangan mentakrifkan Islam dengan makna buat, mengerjakan. Waqilal amal. Islam kata setengah ulama adalah amal, buat tu Islam. Ini yang masyhur. Masyhur kepada kita Islam adalah buat. Islam adalah laksana. Islam adalah kerjakan perintah, tinggalkan larangan, itu Islam. Itu pandangan yang dhaif, tapi itu pandangan yang agak masyhur. Islam dengan makna buat. Bila Islam dengan makna buat, selaras dengan rukun. Sebab rukun mendirikan sembahyang, buat. Rukun berpuasa, buat, selaras. Tapi rukun mendirikan sembahyang tu rukun, berpuasa rukun. Tadi kata kalau tak ada satu rukun, maklumlah tak ada satu rukun memang tidak sah. Kita maklum dah. Itu rukun hakiki, rukun yang sebenar-benar. Lepas tu ni rukun apa ni? Dia kena takwil pula jadi rukun urfi. Rukun pada panggilan. Jadi mendirikan sembahyang ni seolah-olah seperti rukun. Kalau tak ada mendirikan sembahyang, tak ada rukun, seolah-olah batal dah Islamnya. Sebab apa? Sebab mendirikan sembahyang ni tuntutan yang besar dalam agama. Jadi mendirikan sembahyang ni seolah-olah seperti rukun. Dipanggil rukun urfi, bukan rukun hakiki. Macam rukun iman, macam rukun solat, macam rukun wudu, macam rukun haji. Itu rukun hakiki. Tak ada, batal. Kalau Islam dengan makna buat, rukunnya pun buat, rukun urfi dia panggil. Rukun pada panggilan. Bukan rukun sungguh lah. Kalau rukun iman, rukun sungguh, tak ada satu rukun iman, batal iman. Rukun solat, rukun hakiki, rukun sungguh-sungguh lah. Tak ada satu rukun solat, batal lah solat. Rukun Islam dengan rukun Islam mendirikan sembahyang. Tak ada rukun. Itu bukan rukun macam rukun iman, bukan macam rukun solat. Dipanggil rukun urfi, rukun pada panggilan. Jadi besarnya mendirikan sembahyang ni, besarnya berpuasa, macam rukun dah. Seolah-olah rukun dah.
Kalau tak ada semayang, puasa, zakat, haji tu, tak ada dah Islamnya. Seolah-olah gitu. Kita panggil rukun urfi. Kena tarik kat lain pula. Kan? Atas pandangan Islam dengan makna laksanakan. Islam dengan makna buat. Atas pandangan tu. Dan Islam dengan makna laksana, Islam makna buat ni memang pandangan yang agak masyhur. Islam dengan makna terima, ini pandangan yang muktamad, tetapi kadang-kadang kita kurang dengar Islam dengan makna terima, melainkan kitab Faridatul Faraid jelas Islam dengan makna terima. Dalam kitab-kitab yang lain Islam dengan makna junjung. Islam dengan makna junjung. Kalau sebut Islam dengan makna junjung ni, dia lebih kepada buat. Junjung perintah, buatlah, kerjakan. Ni. Kebanyakan kitab-kitab dia Islam dengan makna menjunjung. Mana apa mengerjakan. Sebagaimana kita ada tu sebiang tu. Islam dengan makna menjunjung. Itu pandangan daif tetapi masyhur. Islam dengan makna buat. Kalau Islam makna buat pun boleh pakai juga, tapi kita kena huraian kod lain pula. Islam dengan makna terima, kita kena huraian kod lain. Sebab rukun Islamnya mendirikan semayang. Islam terima nak selaras mendirikan semayang, yakni terima kewajipan mendirikan semayang. Kalau mengucap dua kalimah syahadat, terima bahawa dua kalimah syahadat adalah rukun Islam. Sebab apa? Sebab Islam dengan makna terima. Jadi kalau kata Islam makna terima, rukun pun terima, rukun hakiki. Kalau tak terima dua kalimah syahadah, sebahagian daripada rukun Islam, sebahagian daripada perkara agama, maka batal Islam dia. Bahkan rukun syahadah adalah rukun asas kepada rukun Islam yang 5 perkara. Rukun asas, rukun pokok kepada rukun Islam adalah terima kewajipan, terima mengucap dua kalimah syahadah, sebahagian daripada rukun Islam. Yang mana asas kepada rukun Islam adalah mengucap. Islam adalah mengucap. Mengucaplah Islam. Dia gitu. Sebab tu terkadang disebut kata batal Islam, kadang-kadang disebut dengan nama batal syahadah. Batal Islam kadang disebut batal syahadah. Sebab apa? Sebab asas kepada rukun Islam adalah syahadah. Apabila kita mengaku Allah jua Tuhan, bila kita mengaku nak saksi Nabi Muhammad utusan Allah, kok mana lagi kitanya? Kalau Allah perintah apa-apa yang dibuat datang oleh Rasulullah, kita kok mana lagi? Tak ada kok mana dah lah. Kena terima bulat-bulat. Sebab apa? Sebab datang daripada Nabi Muhammad yang kita mengaku Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad pula bawa perkara agama daripada Allah, yang syahadah kita mengaku Allah jua Tuhan kita. Allah jua Tuhan kita, berarti perkara agama kita akan terima bulat-bulat. Itu Islam. Terima segala perkara agama, terima secara bulat-bulat. Sebab apa terima bulat-bulat? Allah jua Tuhan, tak ada Tuhan yang lain, kita nak ikut mana lagi? Allah kata A lah, Allah kata B lah kitanya. Sebab apa? Sebab Allah jua Tuhan. Kita terima, tak ada pilihan lah kitanya. Itu Islam. Kalau Tuhan ada 2, 3, satu Tuhan ni ketetapan hukum dia payah, kita tengok Tuhan yang kedua pula, takut engang sikit kita tumpang hak tu lah pula. Payah Tuhan yang pertama ni sepik nampaknya, tak boleh gerak kita ni. Kalau kira hak ketetapan hukum Tuhan yang pertama, tengok Tuhan kedua mana pula. Dah ada Tuhan yang kedua? Tak ada. Asyhadu alla ilaha illallah, kita nak saksi dengan sukarela Allah Ta'ala jua Tuhan kita. Dah tu lagi kat mana lagi? Nak kok mana lagi? Kalau kita ada syahadah. Sebab tu syahadah menjadi asas kepada Islam tu sendiri. Batal Islam disebut dengan batal syahadah. Kedua, mendirikan sembahyang yang 5 waktu. Wallahu